والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna ialah Al-Basir, yang bermaksud Maha Melihat, adalah salah satu dari nama-nama Allah yang baik, yang bermakna Allah Subhanahu wa taala melihat semua kelakuan makhluknya dan keadaan hambanya, di mana Allah Ta'ala menyaksikan dan melihat sesuatu perbuatan dilakukan dan hambanya di alam dunia ini. Makna tak ada siapa yang boleh terlepas. Boleh ada yang rasa dia tahu apa kita buat. Hai, kita bawa dari Quran. Kalau kita tengok dalam surah Al-Isra, awal-awal sekali Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah memperkenalkan diri dia sebagai pencipta alam yang tidak ada sifat-sifat kekurangan. Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jaraknya 1,600 kilometer. Supaya Allah memperlihatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kekuasaannya. Dan sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kita perlu berwaspada bahawasanya apa sahaja yang kita buat di atas muka bumi ini tidak akan terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguatkan hujah dalam suratul Fajri, juzuk Amma ayat 14. Orang jangan baca, Isyak jangan baca lah, surah ni panjangnya. Panjang-panjang lah. Yang selesai masalah so, imam tak lupa kan, dia bilang inna rabbaka labil, itu di antara. Sesungguhnya kata Allah, aku mengawasi gerak-geri kamu. Buat apa pun aku cek. Jadi jangan ada kita rasa tak apa. Orang tak tahu, Allah tahu. Baik. Sebab tu tuan-tuan dan puan kita tengok, kerana manusia ni terus-menerus mengingkari perintah Allah, sedangkan Allah tahu apa yang kita buat dalam ataupun di atas dunia. Akhirnya Allah ajak kita sikit. Di atas kedegilan, keingkaran kita, tidak taat pada Allah, melanggar aturan dia, diajak kita sikit. Bukan kita kena ajak. Saya ada baca ayat ni banyak kali, dan saya ingat sampai keluar, insya-Allah. Kita anggap ayat ini hanya untuk penduduk
tapi ia seluruh umat manusia. Sesiapa yang terus mengingkari, tidak syukur nikmat kurniaan Allah, tidak mustahil pada suatu hari nanti itu saya tak usah pelik. Tuan-tuan bayangkan apa tahu mendatang tu pada coronavirus. Makcik ada tengok jumpa kan? Toyota Corona. Apa ada bawa ni? Ya. Apa? Inggeris dia kata the invisible creature, makhluk yang what I'm saying. Kelas Inggeris lah sikit. Sebab ustaz ni dia suruh orang putih. Ini apa? Makhluk yang tak dapat kita lihat, tapi telah merajut ratusan nyawa. Itulah kita kelas kepala. Contoh, makna bila kita minta Allah, kita di Itali, Melayu kata Itali. Itali. Lalu cakap di Itali, seolah-olah mereka mencabar Allah. Mereka mengadakan pesta gay secara terbuka. Jantan suka jantan secara terbuka. Tuhan tu depa menurut banyak. Bantu sikit demi sedikit sebuah negeri, sebuah negara ke sebuah negara main. Yang saya sonok tu apa yang Quran kata betul. Siapa nak rojok surah ke-16, surah ke-16. Wadallahu mathalan qaryatan kanat aminatan fiha rizquha ragadan fakafarat bi'anhumillah fa'adaqaha Allah libas al-jum'i wal khawf bima kanu yasna'un. Ajwan alillah. Jadi zaman Nabi, hari ini jadi zaman kita. Quran ni muslimat bukan apa cerita dongeng tau. Quran ni benda yang pernah berlaku dan akan terus berlaku. Ni bukan hikayat hang tua pun bukan ada pembuku mana. Percaya pula tu. No? Sampai buat dalam sejarah Melaka. Hang tua, hang Jepat, buku kan. Quran dia bukan catatan sejarah, tetapi Quran tu benda yang akan terus berlaku sampai ke hari kiamat. Quran itu adalah mau'izah. Mau'izah ni makna pengajaran. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Al-Quran itu adalah pengajaran daripada Tuhan kamu. Apa yang pernah berlaku pada penduduk bumi Mekah kafir Quraisy, saya terjemah. Dan kami, kata Allah, telah mengadakan satu perumpamaan, satu contoh. Di mana sebuah negeri, yakni bumi Mekah, penduduknya hidup dalam keadaan aman, tenteram. Rezeki datang melimpah ruah dari segenap penjuru. Itu Tuhan sebut. Tetapi penduduk negeri itu kufur terhadap nikmat kurniaan Allah. Justru Allah tukarkan kehidupan mereka itu aman, tenteram, tenang, rezeki melimpah ruah. Allah tukarkan menjadi tukar pakaian.
dengan kelaparan dan ketakutan. Kerana perbuatan mereka sendiri. Mari kita tengok. Bila kerajaan Ittihad 18 Mac mula Covid, tak boleh pergi mana. Dalam tempoh 5 hari lepas tu roti gardener habis. Pasal takut tak terdarah. Seorang-seorang pipi sampai 5 dah muka you. Lepas tu pula tak boleh dah buka market nak diam pula. Tu takutnya nak jumpa pun. Tak boleh salah, takut syok. Kita tak sedap lagi kan ni. Inna asdaqal Allah hadis Muslim. Yang paling benar perkataan ialah perkataan Allah. Itu hadis Muslim, ayat Quran An-Nisa 87. Wa man asdaqu minallahi haditha. Dan siapa yang lebih benar daripada perkataan aku? Bumi Mekah setelah mereka merancang ada cadangan untuk membunuh Nabi, nak penjara Nabi, nak usir Nabi keluar. Ke Madinah, bumi Mekah dilanda kemarau panjang selama 7 tahun. Berlaku perubahan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama tentera rezeki ni bahara, depa kufur. Pasal apa? Allah utus dari kalangan depa sendiri. Nak tanya Pak Haji lah, kalau lah ditakdirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, Nabi yang terakhir, Rasul terakhir tu, dia berlari bahasa bangga. Lebih daripada bangga. Kalau dia maknanya dia saya bangga. Sebab saya orang Kedah. Orang Kedah 2 kali Perdana Menteri, mungkin kali 3 lah pada mana. Ni pilihan Allah ni, Rasul yang terakhir, tak ada kufur. Tergamak rancang nak bunuh. Punya khawajah wa idham kurubikal ladina kafaru liyuk au yaktuluk au yukhrijuk wa yamkur. Al-Anfal ayat 30. Itu rancangan jahat. Akhirnya Tuhan najak mereka sikit. Ada kemarau panjang. An-Nahl, surah Nahl, surah ke-16 ayat 112. Hari ini kena habis pada seluruh penduduk dunia. Perak, lapang, takut. Suatu hari cikgu buat apa dalam masa ada zikir 1 juta. Saya pun terfikir aku nak buat apa. Kuliah dah fikir kot mana nak tahu kan. Kena coronavirus kalau aku nak mati pun biarlah aku mati dapat beribadah pada Mat. Saya start sunat 18 Mac, hari pertama. Dalam sejarah saya dapat hari bulan Rejab, sebulan Syaban, sebulan Ramadan. Tak pernah. Nak buat apa? Tapi kalau mati pun dalam puasa kan sunat duha. WhatsApp mai kat saya. Apa ustaz buat kuliah live? Saya kata bagus juga. Dan kita tak, kami dah buat 104 hari apa? Dah 26 Mac sampai hari ini. Yang cuti sehari hari berikut tu, hari kedua sambung balik. Saya seorang ni kuliah dekat 80 lebih. Bila saya tak hadir, ganti dengan ustaz-ustaz lain lah. Rupanya ustaz, alhamdulillah rezeki untuk sekolah. Orang pemula kena kita
kita kempen, alhamdulillah lah. Nah, akaun kita pun ada orang bagi semangat. Itu yang boleh mendapat banyak. Saya duk keluar setiap bulan ni kita bubuh lah. 30,000. Saya dapat. Tak maksud. Dan kita tak keluar lagi. Nah. Alhamdulillah. Allah tolong. Banyak cara, banyak hikmah. Hikmah bagi saya. Dia ada 80 tajuk ceramah. Sama. Tajuk lain 80. Masjid tahun sekali lah contoh lah kan, 80 tahun baru habis. Duk ada 80 tajuk. Tak tahu tajuk Cikgu Derani ada lagi. Kali buku ataupun catatan yang saya buat dalam Allah untuk projek ekonomi sekolah. Banyak hikmah cikgu bukan diri saya lah, tapi bagi sekolah tu sendiri tahfiz. Sampai ada orang Singapura tengok tak, kemarin dulu dia masuk sikit lah duit Singapura 3,000, kami dapat 9,000. Siapa nak bagi? Nah, $3,000 Singapura kali 3, 9,000. Ya, tiang wakong hokian lo. Lo. Aku kelentok kata kan. Nak boleh minum main-main, tambah nak maki lagi pandai. Ni cawan. 3 bulan sudah pak. Jangan ada buat tu tanya orang. Masuk dah. Dicicak tu orang kat hati kali jam. Dia kata kita ingat Al-Quran kan. Semua ada hikmah tu. Kita terima. Jadi saya benar-benar masya-Allah. Sekolah tahfiz pun hari ni Cikgu Derani sudah dikenali di seluruh Malaysia. Hari-hari saya camping. Lepas tu kita dapat tak sahabat yang pandai. Kita guna drone. Lepas tu bila saya ceramah, latar belakang saya tu bangunan yang sedang dibina, bangunan yang dibina, dah dibina. Jadi orang boleh nampak semua ni kerja Allah Ta'ala kan. Itu cerita dia. Allah itu Alhamdulillah lah. Jadi bolehlah kita cover banyak gaji dan pertolongan Allah. Tapi kita nak abad, itulah natijah apabila manusia mengingkari, tidak mensyukuri nikmat kurnia Allah. Bahkan bukan soal syukur saja kak. Bila Tuhan suruh lain kita buat lain pun Tuhan kata aku bawa main turun bala. Mana dalam Quran? Pagi tak bawa kitab pimpinan Ar-Rahman. Ada di rumah? Tak bawa. Tuan dalam surah An-Nur, surah ke-24 ayat 63, tafsir pimpinan Ar-Rahman, cetakan Rumi, muka surat 914. Allah bagi warning. Falyahdharil ladzina yukhalifu an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Tak apa. Tu dalil dia tuan-tuan, hampa jaga-jaga sikit orang kata. Bila hampa menyalahi perintah aku akan datangkan kepada kamu musibah, bala bencana. Ini dia. Syukurlah negara kita jumlah kematian tak ramai, 121. Hari ini yang paling banyak Amerika. Kan? Depa paling banyak kena, depa paling banyak mampu. Tu anak ajak senangnya Malaysia ni. Tu boleh test. Dia boleh test macam-macam bentuk nak musnahkan kita. Boleh, adik. Panggil adik boleh. Umur apa? 19. Betul dah lah tu. Aku boleh sekian orang dengan main-main. Tu panggil adik 19. Kalau 91 untuk Wan kan. Untuk Wan kita tu tak mau pergi lagi. Tu celah unggul. Lama tak dengar suara saya kau tu.
Ada orang ingat saya mati tau, mangkuk air semua. Hampa tak ada kerja lain, minta pun mati. Ada lagi insya-Allah muat panjang lah. Tapi itu kata hikmah yang kita tak main jadi amal. Bila saya baca tulisan Ustaz Ahmad Dusuki, dia kata saya simpan sampai hari ini dalam WhatsApp tu saya. Bubuh bintang, mana kalau kita delete pun dia tak keluar. Kan? Bintang tu. Dia kata oh lah. Dari wabak COVID-19. Saya pun melamai dah 3 bulan dah. Tiap kali keluar rumah. Kan? Walaupun kita ustaz kadang ya lah, kita nak sembang macam kan? Tentang ni dia seorang pengamal perubatan Islam kan. Dia ada sebut saya mengamal, alhamdulillah sampai hari ni tak tinggal lagi lah bila keluar rumah tu. Bila nak tunjuk tak ada tuan cari nyeri dia. Aku pun pelik dan nak tunjuk kat hampa tak ada. Ada ni ada ni tu. Mana ada tu? Ya antaranya Nabi ajak kita setiap kali keluar rumah, hadis yang sahih dan kitab Al-Azkar, nah bismillahirrahmanirrahim ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tu nak tambah al-azim ulang. Nah, pasal ulama. Nah, ulama tambah ada parti. Ini kita bersembang kemat tak mau ikut ulama. Nah, yang lebih zikir Allah tu dapat apa? Oh, kemat kan? Atau nak PhD. Tuan-tuan faham apa PhD? Permanent heat damage. Otak dia kekal lingkup. Permanent heat damage. Tu PhD. Dia kata dia pandai. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tak akan berlaku kiamat sehingga tidak ada lagi manusia di atas muka bumi menyebut Allah Allah. Anda dalam Quran Al-Isra ayat 110, Al-Anfal ayat 45 tu tadi semak kemarin hang permanent hit damage otak anda rosak. Bila Ar-Rabah ketika dia disiksa dia sebut Allah. Tadi Ahad. Kita nak tanya Allah tu riwayat Imam Tirmizi sebut satu perkataan Quran disebut baik aku. Dia bukan kemai pun duk syoknya tu lah. Bila orang permen dia sikit hang ada PhD. Oh dia tanya pula Ustaz, kata hang tu permanent heat damage otak kau-kaunya. Jadi macam tu lah. Terus ada tunjuk kita kemat lah. Tu yang kita siapa sekarang? Ustaz dia duk ajak kita Riyadhus Shalihin, Matan Arba'in siapa dia sekarang? Nawawi itu apa dia? Pak makan dia. Saya menyampah orang macam ni. Ya, Quran tak baca tu, baca hadis. Baca hadis pun sangkut-sangkut. Kata ulama hadis macam mana? Nah, kita ni kalau nak kata ulama kena kuasai Quran. Quran tak boleh. Bukan kata tak boleh, jarang baca. Atau sah kita terpengaruh. Saya baca tadi hadis Muslim. Kalau tak ada perkataan Allah, kita kiamat. Satu nama Allah. Kan? Nah. Baik.
Jadi cerita musibah yang melanda kehidupan kita, surah An-Nur ayat 63 tadi adalah kerana kita mengingkari lainnya Allah suruh, lainnya kita surah An-Nur ayat 63. Sebab tu kena berhati-hati. Sebab hak kita duk bahas sekarang ni, Al-Basiru ni makna Allah melihat. Orang tak tahu, Allah tahu. Dia bagi dalil sikit. Cakap dia ke mana? Mujadalah ayat 7. Apa dia? Ayat dia bunyi. Mujadalah atau Mujadilah ni surah 58 ayat yang ke-7. Orang tak tahu. Bunyi macam ayat tu. Awak saya tak. Macam mana Ustaz? Ayat 7. Tengok. Min najwa salasatin Allah kan? Illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dzalika wala aktsar. Inna apa? Ma'ahum. Aina makan thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in ayat 7. Tidaklah kamu berbisik tiga Allah yang keenam. Tidaklah kamu dalam golongan yang sedikit atau golongan yang banyak. Allah tetap bersama-sama di mana saja kamu berada. Bagi kita tengok ayat 7. Ma yaqudu min najwa thalathatin, dia mula tentu. Kemudian Allah akan bentangkan apa yang kamu buat dulu pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah itu di atas segala sesuatu amat mengetahui. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Tapi kita nak larikan lagi dulu. Di dunia boleh lakukan tau. Di dunia hakim pula member kita, dia boleh letak Attorney General geng mereka. Dia boleh gugurkan pendakwaan. Tuan-tuan tak boleh salah dia tahu. Sebab Perlembagaan Persekutuan Perkara 145/3 membenarkan Attorney General Guam negara, dia nak bawa sesuatu kes atau dia nak gugurkan sesuatu kes, dia boleh guna discretion, budi bicara. Tak boleh member dia drop. Nampak. Jadi baru-baru ni waktu COVID saya dipanggil ke IPD. Duk jabat oleh daerah Sungai Petani. Mula-mula saya tengok dalam dia bagi saya inspektor sekian daripada Bukit Aman Siasatan Jenayah panggil. Saya fikir ni melawak ke betul ya. Saya pun return call daripada message. Saya kata macam mana saya nak pastikan tuan ni daripada tak bohong Ustaz orang panggil Ustaz elok. Lepas tu saya kata nombor telefon aku tu yang saya tak mau tukar. Kalau tukar kesian je lepas jenuh cari tu. Dah kata betul kita nak jumpa di mana. Hari Sabtu ni kita jumpa 3-4 hari lepas tu. Pagi tu saya call. Saya duk ada di pejabat lah Ustaz. Duk tunggu Ustaz kan. Isu apa? Isu ceramah politik. Tapi Syam saya cakap kat polis. Saya kata kalau Tommy Thomas boleh gugurkan kes Lim-Guan Eng, kenapa pegawai negara yang sedia ada abang ni tak boleh gugurkan kes ni? Kes ni bukan berat pun. Kes kita ceramah politiknya. Dia kata cakap lebih pada Tommy Thomas pula ni. Dia kata kat dia, tuan, nak tanya, polis boleh tak bagi satu recommendation, sokongan supaya kes ini digugurkan? Dia kata boleh. Dah boleh, hampa tunggu gugur.
Kes apa? Cerita bila sikit. Kes ceramah politik bulan Disember 2019. Semua kena panggil. Orang yang panggil penceramah kena, saya kena, penceramah hak hentam kuat tu kena, Ustaz Syarkawi. Dia yang hentam. Saya ditanya, dia kata harapan tu komunis. Dia kata DAP tu komunis. Saya kata tuan, DAP memang komunis. Ingat senang nak jumpa polis. Dia pun tengok muka saya satu macam. Saya tengok muka dia 7 macam. Saya kata tuan pergi jumpa lah program negara tu, recommend lah, Google lah. Kini bukan berat pun. Orang politik mana ada saya kata ceramah politik tak tahu orang. Dia tak. Mak Sabu naik tu dia nak senang. Dia ceramah politik biasa kan. Tak tahu lah macam mana. Tapi saya dah bagi keterangan kat sejam kan. Keluar tu jalan pakai macam tu kan. Polis kena balik. Ustaz, balik mana? Jangan tak tahu. Tak nak kena tangkap. Jangan nak tangkap. Hampa suruh aku main ni. Kes apa? Siapa? Kes ceramah. Oh, tu kau. Tu pengalaman juga lah. Kali pertama 30 tahun saya ceramah baru bagi keterangan sekali. Tapi cerita kena kepung dengan polis itu banyak kali. Itu saya tak heran lah. Saya tak lari. Nak lari apa? Yang tak kenal ni tangkap. Bila ada aku, kerajaan ni bagus. Yang ni kerajaan jaga rakyat. Dia tak? Terima kasih belajar. Ada tak ada manifesto boleh bagi macam-macam bagikan untuk rakyat. Dia tak? Tak tahu lah 13 Julai ni kot nak tukar kalau. Apa pun bagi saya, mereka ni memang wajar, biadab, tidak menghormati agung. Kalau agung sendiri dah kata ni kerajaan beta, agung pun ada. Bukan, kalau peguam negara pun ada bidang kuasa tertentu. Takkan agung ada? Takkan dia lebih besar dah agung. Agung ni dia ada kuasa melantik. Siapa-siapa yang pada pendapatnya boleh mendapat kepercayaan ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri, dia boleh lantik. Dia dah pernah berlaku di Malaysia sebelum ni. Kan? Dia berpuas hati. Kan? Banyak kerusi, tunggu 13 Julai. Tak susahlah, kerusi ni tak payah berebut. Pergi kedai perabot, beli orang 3. Doa apa? Politik kena masuk 3 bulan lah, tak cakap ni. Tapi kan pada ingat aku mati dah. Dia ada apa-apa ni tak hormat aku. Semua ni gila kuasa. Penting periuk sendiri. Nah, dah kan dalam kita dah kena COVID, satu dunia jadi susah negara kita, tambah berkeluar banyak peruntukan. Apa nak tukar lagi? Ya Allah, sabarlah. 2 tahun lagi, ibu. Kan? Bila orang kata bagi dia pencacar orang kata marah. Kan? Lagi dah 22 bulan yang kita lalui hari itu, Allah. Islam dihina, agung dihina. Tidak, Nabi kita dihina. Aset tabung haji ni habis mau kena jual. Hotel pun dah tukar kat nama hotel tabung haji lah. Nama raya hotel duduk bawah MOF, Ministry of Finance. Oh ni saya telefon tabung haji ni Ustaz. Hotel tabung haji kan, saya nak buat reservation. Alah bukan tabung haji. Aduh, Raya Hotel. Macam apa? Apa tukar nama? Ada saya politik. Oh, dulu dah tukar. 22 bulan. Bagi alasan tabung haji rugi lah. Lah raya bukan dah tabung haji dah. Cuma dia pada macam buat logo tak siap lagi. Jahat. Siapa yang berusit? Saya fikir bodoh-bodoh kita. Dia pun ambil alih menang 9 Mei 2018.
Awal 2019 bulan 3 dividen tabung haji depa bagi 1.25. Kan? Tahun ni bila diganti dengan orang lain pula sebagai menteri kewangan, dia boleh bagi 3.05. Takkan dalam tempoh setahun tu boleh bagi tinggi. Kan? Dia kata negara berhutang 1 trilion. Bohong lah. Dia yang dia hutang dengan apa? Apa bom samurai. Kan? Ninja tak ada. Ambil samurai ada. Kan? Tahu apa ni. Tak tahu lah kalau orang Melayu nak yang ambil aku lawan ni insya-Allah. Tak pergi can. Kan? Biar mati kita mempertahankan Islam. Nah, tapi tak tahu lah orang Melayu. Allah ada kata tebuk atap lagi tu dulu duk kata macam-macam lah boleh kawan. Sama dengan apa? Apa tak kata apa tak Mahathir. Bapak penyamun, bapak penyangga. Dia tak? Tanpa boleh kawan dia. Muhammad dekat rumah dia tak tengok rekod lama-lama. Hak dia buat sabut dulu kan. Kita ikut sunnah Nabi. Awak kita orang ni memang tak boleh baik. Apa ni kalau nak sebut istilah Taraf 204. Apa sah pertolongan sokong musuh Islam munafik. Wa minan nas man yujibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa Al-Baqarah 204. Salah satu sifat golongan munafik bila kita tergamuk menyokong membantu golongan-golongan yang menentang Islam. Terang-terang lagi nampak PH apa ni komputer dia lama tak main tukar. Facebook ni sampai saya pembelajar saya pada ustaz bodoh duduk ngampat. Saya balas tadi hampa ni tak patut lah. Bila tak ada hujah, tak boleh lawan hujah, maki dia balas ustaz. Ada rating tak mah dia tahu jawab. Sat lagi seminggu tak berak. Betul main lah dia kata kepada orang. Tergamuk maki hamun tu buah dia pula. Hamba tak takut ke? Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Rawahu Bukhari. Nabi sebut ni. Nah. Sesiapa yang memusuhi kekasih aku, kasih tau. Bukan wali tu adik aduk jalan tayang. Adik boleh jalan tayang. Hak jalan tayang tu bot. Aku tereran. Dia tenggelam. Lepas kata bismillah cukup, kita pun bismillah masuk laut. Wali ni ciri-ciri wali Allah. Nabi sebut para wali Allah istihad perang terhadap mereka. Lepas tu mula fitnah ulama, fitnah empat tak takut. Tuhan dia tak tunjuk lagi tengok macam coronavirus ni lah. Siapa sangka? Kan? Satu dunia kena. Kan? Kita tak maulah duduk orang pelik-pelik kan. Tak mau pelik-pelik orang jenis tu. Boleh? Anda pasti? Pasti. Bagi dalil bersembang ke mana? Dalil dia hadis Bukhari. Ya Allah, kau laknatlah. Kita Al-Azkar Rumi muka surat 600 hadis Bukhari. Hadis Muslim buka kisah para sahabat Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid tanah dia dirampas, dia balik
in kanat kadhibatan arha waqtul biha, rawahu Muslim. Dia minta dua. Kawan yang menyebabkan dia hilang tanah tu wanita bernama Arwah. Dia minta pada Allah, kalau Arwah berdusta, cakap bohong dengan hakim, aku minta dia buta, baginda mati atas tanah tu. Kau Allah makbul doa Sa'id bin Zaid, salah seorang sahabat Nabi, buta mata Arwah, dia mati dan boleh kita doa keburukan. Setuju Pak Ji? Pak Ji? Kita cakap ada dalil tu, bukan suruh hanya kaki. Habab pula kita roh. Bukan kita cakap besar. Lagi satu cakap besar ni pun angkat diri boleh dalam Islam. Hampa tak jumpa, kami jumpa. Surah Yusuf, surah ke-12 ayat 57, tafsir pimpinan Rahman. Cari. Cari lah. SB lah. Sampai kira tak main cari. Itu sebenarnya tak ada apa-apa. Baik. Baik. Itu sebagai mukadimah. Jangan kita ingat apa yang kita buat Allah tak tahu. Bukan sekadar Allah niat. Syai'in alim, ayat tadi Mujadalah ayat 7. Setiap tahu secara terperinci juga. Khabir. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sesuatu perbuatan atau kelakuan seseorang hamba dilihat dan diawasi oleh Allah Taala. Inna rabbaka labil mirsad, ayat tadi surah Al-Fajr ayat 14. Sekalipun mereka itu melakukan perbuatan tadi di tempat yang tersembunyi dan jauh dari pandangan mata manusia. Mujadalah ayat 7. Tidaklah kamu bertiga melainkan Allah yang keempat. Tidaklah kamu berlima melainkan Allah. Dan dia kata lagi, dia kata Ustaz lancar 3 bulan tak ada hari-hari kuliah. Aku mana ada bukti. Cuma semai syok tak payah disediakan mak. Masuk isyak. Berhenti. Tak apa, saya pun jawab tak apa sebab bayaran sama ya. Jangan duk kurang pula dulu. Oh, tak apa tu. Ha? Nah, dari pasal mandi kita monti dulu lah. Kita sambung bulan depan. Banyak benda saya nak sebut. Mungkin dah tak dan hikmah lah. Saya dengan sahabat ni salah seorang, kami buat program ziarah ulama dari Kedah. Saya cerita bulan depan insyaAllah. Untuk nak catat pada saya, pada kami itu memang alhamdulillah lah. InsyaAllah takat tu lah buat malam ni. Kita sambung balik insyaAllah. Mudah-mudahan bulan depan boleh ketemu rekod kan. Kita doa, jangan lupa tuan-tuan, doa supaya wabak COVID ini Allah hentikan wabak COVID. Bukan di bumi Malaysia dah, di seluruh muka bumi dah. Jangan minta orang Malaysia selamat, semua umat manusia selamat supaya mereka la'allahum yarji'un, dia kembali pada Allah berfikir ini kesalahan kita. Dan itu kena tengok dalam surah At-Taubah. Baik, jadi terima kasihlah. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lana dhunubana wa liwalidina wa saghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Pada siapa yang mungkin pernah beli susu kambing ke, kopi doji ke, koko ke, ubat gigi ada. Baik salah, kita pun nak menjaga balik stok tak banyak tu.
Yang ni pernah kenapa dia pernah ni?